Okey. So saya rasa boleh nampaklah kan semua tu. So hari ini seperti yang telah dimaklumkan, garis panduan ini adalah garis panduan yang baru, iaitu baru dikeluarkan pada November 2024 tahun lepas November. Okey. So actually garis panduan ini memang sedia ada yang sebelum tu, iaitu yang sebelum tu ada ATC Julai 2022. So sudah 2 tahun lah. So KKM telah review sikitlah bagi kuasa-kuasa dalam garis panduan tersebut. So ini adalah sesuai bagi yang tuan-tuan yang puan-puan yang aktif mengekspor dan juga yang ingin menjalankan aktiviti ekspor lah. Okay. Mungkin ada yang sedia ekspor yang tidak berapa clear berkenaan dengan garis panduan ni. Hari ini saya akan kasih clear semualah berkenaan dengan garis panduan ni. Saya bukan sahaja meng-highlightkan apa yang telah dikemas kini, tapi saya akan menjelaskan secara menyeluruh bagi garis panduan yang dikeluarkan oleh KKM ini untuk pengeksportan. Okey. Okey, secara umumnya sijil kesihatan yang ditawarkan oleh bahagian keselamatan dan kualiti makanan KKM ada 3 jenis lah. Satu adalah sijil ekspor penjualan bebas, yang kedua adalah sijil kesihatan, yang ketiga adalah sijil non-genetically modified food. Kita panggil GMF lah, sijil GMF. Okey, ini adalah 3 sijil yang ditawarkan oleh KKM untuk tujuan pengeksportan. Okey. Ini adalah secara ringkas berkenaan dengan apa tujuan atau fee nanti saya akan cerita. Saya kasih secara ringkasan untuk sijil-sijil yang ditawarkan oleh KKM yang 3 jenis ni. Kalau kita tengok di sini, untuk sijil kesihatan, okey, biasa tujuannya adalah memastikan produk makanan dan produk dan bahan persentuhan makanan mematuhi keperluan negara pengimport. Manakala kalau kita tengok sijil ekspor penjualan bebas, iaitu free sale certificate, kita akan ini sijilnya tujuannya adalah untuk mengesahkan makanan yang akan diekspor bebas dijual di Malaysia dan mematuhi kehendak Akta Makanan dan juga peraturan-peraturan makanan. So ada bezanya. Pertama, sijil kesihatan kita perlu mematuhi keperluan negara pengimport itu adalah sangat penting. Kedua, yang sijil penjualan bebas pula dia adalah mematuhi peraturan yang sedia ada di Malaysia, iaitu mematuhi kehendak Akta Makanan dan juga peraturan-peraturan makanan. Kenapa? Sebab ini namanya sudah dibagi dia free sale certificate. Maksudnya dia memang free so in Malaysia. That's why dia perlu mematuhi keperluan di Malaysia lah. Ketiga jenis adalah tujuan dia yang ini sijil GMF adalah untuk memastikan produk makanan tidak mengantungi kandungan genetik terubah suai dan mematuhi keperluan yang ditetapkan oleh negara pengimport. Okay. Ini sijil ni, GMF ni hanya dikeluarkan di ibu pejabat KKM, di KKM lah, di negeri atau di daerah tidak ada keluarkan sijil ni. Okay. So fee dia nanti saya explain satu-satu. So secara ringkasnya you boleh nampak di sini lah. Kalau sijil kesihatan dia ada bezanya lah. Yang produk yang ada sijil hazard KKM, ACB atau FSMS dari ACB. Kalau tiada, so dia punya harga ada perbezaan sikit lah. Dan juga dalam sijil tu boleh ada maksimum 25 produk. Sama juga dengan free sale. Ini dia tiada kaitan asal semua ada hazard atau tiada hazard pun sama saja harga dia 100. So GMF punya adalah 350 lah. Okey, ini tempoh masa. Nanti saya akan cerita juga tempoh masa. Tonton boleh nampak di sini lah. Berapa hari kita punya piagam berlangganan untuk pengeluaran sijil kesihatan, sijil penjualan bebas dan juga sijil GMF lah. Okey, so kita masuk yang utama hari ini, yang tajuk kita hari ini adalah garis panduan kita. So secara rumusan, saya just secara rumusan membagi tahu apa yang telah dikemas kini dalam garis panduan yang baru ni. Okey. Yang secara keseluruhannya dalam garis panduan ni dia ada 14 tajuk lah, 14 clausan. Okey. Yang baru, yang clause yang baru dirujukkan ada 2 subtitle lah, subtajuknya. Satu ada pengenalan dan juga subtitle 13 tajuk baru, tindakan pemohon sekiranya terdapat notifikasi atau notifikasi pelanggaran atau penolakan. Ini yang dulu punya GP dia ada. Okey. Bagi clause baru
ini yang tajuk baru lah. Ini crossa baru ada 10 lah. Yang nanti saya akan tunjuk satu-satu dari tajuk pertama adalah kedua dan juga yang lain lah. Okay. Lepas tu pindaan yang major, maksudnya pindaan struktur ayat dan tambahan ayat ada 7 lah. 7 pindaan major yang melibatkan crossa 2/2. Inilah yang tertera di depan ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada garis panduan tu, you boleh rujuk lah. Actually garis panduan tu boleh saja di-download di dalam website KKM. Okay. Lepas tu pindaan minor, pindaan perkataan sikit-sikit saja itu adalah 68 lah. Dan di badam atau tilit ada 2 lah, crossa. Okey, ini adalah isi kandungan dalam garis panduan yang saya akan bentangkan hari ini. Yang anda boleh nampak di sinilah. Dari pengenalan, tujuan dia, syarat-syarat dan kriteria permohonan, fee kita akan ceritakan juga. Yang 6, perstempelan dan analisis makna. Lepas tu yang ke-7, pemeriksaan premis. 8, tempoh masa pengeluaran sijil kesihatan, kita punya piagam. Lepas tu tempoh sah laku sijil kesihatan yang dikeluarkan. Lepas tu kalau ada apa kriteria jika ada penggantungan atau pembatalan sijil kesihatan. 11 adalah pemasuhan atau replikasi sijil kesihatan. 12, tata cara penggunaan sijil kesihatan dan juga tindakan pemohon sekiranya terdapat notifikasi, pelanggaran atau penolakan. Yang last sekali lagi adalah pengecualian. Okey, so sekarang saya masuk pengenalan. Pengenalan dia tiada apa-apa. Just nak bagi tahu program keselamatan dan kualiti makanan KKM merupakan agensi penguasa yang bertanggungjawab dalam kawalan keselamatan di Malaysia. So apa tanggungjawab PKKM dalam hal pengeluaran sijil kesihatan ni? Okay, dalam sini. So dalam sini kita bagi tahu sudahlah apa hak atau kuasa PKKM. So mana pula dalam pengenalan ni kita telah masukkan kuasa baru 1.2 untuk bagi tahu apa itu tanggungjawab pengekspor. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian di sinilah yang antara yang ingin mengekspor makanan anda atau produk anda. Ini adalah tanggungjawab kita sudah masuk dalam garis panduan. Okey, apa tanggungjawab sepatutnya yang perlu diadakan kepada seorang pengekspor? Okey, pertama, sebelum pengekspor tu tanggungjawab tu, dia perlu mengetahui semua keperluan pengekspor yang ditetapkan oleh negara pengimport sebelum pengeksportan dijalankan. Nombor 1, dia perlu tahu standard spesifik produk makanan yang bagi negara tersebutlah. Seperti MRL bagi contaminants, standard kualiti makanan, bahan aktif makanan, label produk, dan bahan pembungkus makanan. Okey, kedua, dia perlu tahu juga yang negara pengimport dia perlukah ada program jaminan keselamatan makanan iaitu PJKM. Iaitu sama ada HACCP ke, GMP ke atau mesti ke atau yang lain lah. Okey. Dan juga jenis dan format sijil kesihatan yang digunakan jika negara tersebut ada khas punya format sijil kesihatan, dan juga gawalan rasmi melalui agensi pihak berkuasa di Malaysia sama ada dia perlu penyeraian fasiliti ekspor atau tidak, atau pendaftaran produk lah. Okay, penyeraian fasiliti adalah listing lah, listing. So kamu perlu tahu. Contohnya macam kalau kamu nak ekspor ikan dan hasilan ikan ke China. So kamu tak boleh terus mohon sijil kesihatan. Kamu perlu tahu dalam ekspor ikan dan hasilan ikan ke China dia perlu ada listing. So ini semua tuan-tuan dan puan-puan perlu ambil tahu lah. Okay. Ketiga, dalam yang tajuk baru ni, kita ada masukkan yang inilah aktiviti yang dijalankan oleh PKKM ni lah, KKM. So, apa tugas bagi KKM dalam aspek ekspor ni? So, kita akan mendapat laluan pasaran dari negara pengimport. Ini market access lah. Contohnya market access adalah, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada industri yang berminat nak ekspor, contohnya kita sekarang sedang mengurus dengan Russia. Sekarang kita tak boleh ekspor ke Russia untuk ikan dan hasilan ikan. So kalau ada kilang yang berminat, diorang akan mohon dengan
kita lah KKM. So KKM akan cuba membuka market access untuk negara tersebut. So ini melalui G2G lah. Ini adalah contoh lah, okay. Lepas tu PKKM juga mengurus permohonan penyeraian fasiliti ekspor, iaitu listing. Sebab ada negara dia perlu listing dulu sebelum boleh ekspor ke negara tersebut. Seperti tadi saya sudah cakap, ikan dan hasilan ikan ke China, dia perlu listing dulu. Lepas tu kalau ikan dan hasilan ikan ke Vietnam, dia perlu listing. Durian, dia perlu listing dulu. Apalagi EBN ke China, dia perlu listing. Contoh-contohnya begitulah. Ketiga, melaksanakan kawalan rasmi pereksportan makanan seperti audit, pemeriksaan, permis dan persampalan produk makanan yang ingin diekspor lah. Ini adalah antara tugas KKM lah. Lepas tu mengeluarkan sijil lah, sijil ekspor. Okay. Dan last sekali ialah mengendali penyiasatan sekiranya berlaku penolakan makanan yang diekspor. Okay. Okay, tajuk pertama ni, yang pengenalan yang baru, ya totally yang 3 tadi itu, memang totally baru lah dimasukkan dalam proses tu. So harap tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian terhadap yang baru tu lah, apa tanggungjawab anda dalam tujuan pereksportan ni. So sekarang kita masuk kedua, dalam kasban tu ni ada tujuan. Okay, tujuan ni sama saja, kita ada pindaan lah, iaitu kita mention di sini, Kesepakatan tersebut adalah untuk menyerangkan aspek teknikal permohonan dan prosedur pengeluaran sijil kesihatan. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus refer kepada kesepakatan ini, dan kita juga, kesepakatan ini bukan saja di-refer oleh pejabat kesihatan daerah atau kawasan, dan juga boleh di-refer oleh ekspor lah, macam tuan-tuan dan puan-puan lah. So, semua kita berdasarkan kesepakatan yang dikeluarkan oleh KKM ini. Okay, tiada cakap ini adalah prosedur yang baru apa tiada. Semua dalam kesepakatan ini, so semua perlu mematuhi kepada kesepakatan yang dikeluarkan oleh KKM. Okey, dalam 2.3 baru, manakala tujuan sijil kesihatan adalah untuk memastikan produk makanan serta bahan persentuhan makanan ada mematuhi keperluan negara pengimport. Okey. Okey, ringkas telah habis, kita akan masuk kepada syarat-syarat dan kriteria permohonan. Kalau kamu nak mohon sijil kesihatan, apa syarat-syaratnya sebelum anda proceed untuk mohon sijil tersebutlah, you perlu tahu apa syarat-syarat dan kriteria permohonan lah. Okey, dalam ni yang syarat-syarat ni kita ada permohonan sijil ni adalah terbahagilah kepada 2 kategori lah. Okey, di sini kategori pertama adalah produk tambah hazard KKM atau ACB atau FSMS lah. So dia boleh mohon di mana-mana pejabat kesihatan di mana consignment disimpan. Okay. Ini yang tambah hazard produk yang tambah hazard KKM atau ACB atau FSMS. Okay. Produk yang ada hazard KKM atau ACB atau FSMS, ACB itu kamu tahu apa tu kan? Di sini saya ada tulis Certified Body punya sertifikat lah. Okay. Dia boleh mohon di mana-mana pejabat kesihatan di mana premis pemprosesan atau consignment berada, dengan syarat pejabat menerima permohonan perlu mengesahkan status persijilan bagi consignor daripada PKT, PKP, PKK atau JKM di mana premis pemprosesan berada. Maksudnya, kalau kamu punya produk ada hazard, dari contohnya di Sabah, yang kilang yang proses tu yang ada hazard di Kota Kinabalu, tapi consignment tu disimpan di Sandakan. So kamu boleh mohon sijil tersebut di Sandakan dengan kita akan maklumkan kepada PKK tersebutlah untuk cek status di KK punya ada hazard atau tidaklah. Sebab kalau ada hazard dia tidak perlu bersampalan. Okay. So inilah di pejabat ini boleh kita mohon lah. Kalau di Sabah kita panggil pejabat kesihatan kawasan lah. Ada juga pejabat kesihatan daerah. Kalau di Sarawak pejabat kesihatan bahagia. Okey, dalam 3.2 dalam kriteria ni ada syarat-syarat. Tadi saya sudah cakap ACB. Apa itu ACB? ACB adalah badan persijilan yang telah mendapat akreditasi daripada Jabatan Standard Malaysia, iaitu
Senarai ACB atau skop edukasi ACB untuk persijilan HAZOP atau FSMS boleh disemak di laman web Jabatan Standard Malaysia lah. Okey, ini contohnya. So kita dapat banyak isu. Dia ada HAZOP. Dia ada HAZOP dari ACB. Apabila kita punya pegawai dari Pejabat Kesihatan cek dia punya sijil, lupa-lupanya ACB tersebut dia tidak mematuhi. Adalah nanti saya akan tunjuk macam mana kriteria yang perlu ada dalam ACB tersebut. Satu adalah you perlu pastikan you punya ACB adalah didaftar di bawah atau didaftarlah di bawah Jabatan Standard Malaysia. Okey. Nanti saya akan tunjuklah. So 3.3 ni sebab ACB ni kalau you dapat sijil dari ACB dia ada keistimewaan atau kebaikan sama dengan HAZOP yang didapat di KKM. That's why kita sangat berhati-hati atau kita sangat strict lah dengan apa yang kita keluarkan ni. So produk yang mempunyai persijilan HAZOP atau FSMS yang dikeluarkan oleh ACB layak mendapat kemudahan yang sama seperti penggunaan sijil 3 hari yang setaraf dengan sijil HAZOP KKM. So kita memang ada pantau lah benda ni. So dalam hal ni, bagi melayakkan kemudahan tersebut yang diberi itu, pihak syarikat dan ACB perlu mematuhi syarat-syarat ini. So tuan-tuan dan puan tolong ambil perhatian terhadap ini. Kalau anda punya sijil HAZOP adalah didapat atau mendapatlah you memperolehi daripada ACB. You bukan dapat daripada KKM, you boleh sijil HAZOP. So tolong ambil perhatian perkara ini. Sebab kalau you punya tidak mematuhi syarat ini, kita akan proses permohonan anda lah. Tapi you tidak layak mendapat kemudahan seperti sijil HAZOP KKM. Kalau you tidak mematuhi kriteria itulah. Pertama adalah sijil HAZOP dan sijil FSMS yang dikeluarkan mempunyai pernyataan khas yang pernyataan ini. This certified client has been audited by the team consisting of an MOH qualified auditor. Dalam sijil kamu yang sijil ACB, HAZOP atau FSMS anda, you baru ada statement ni. Saya tak kisah you dapat daripada ACB yang didaftar dalam Jabatan Standard. Tapi dalam sijil kamu tiada statement ni, sorry, kita tidak akan bagi kemudahan seperti sijil HAZOP KKM. Clear, ini adalah pertama. Kedua, sijil HAZOP yang dikeluarkan adalah berdasarkan audit yang digunakan, iaitu MS 1480 kalau dia adalah sijil HAZOP. Kalau dia adalah sijil FSMS yang dikeluarkan, audit standard yang perlu ikut adalah ISO 22000. Okay? Kalau you punya sijil adalah sijil HAZOP, you perlu mematuhi standard MS 1480. Kalau sijil anda adalah FSMS, you perlu mematuhi standard ISO 22000. Dalam ACB biasalah. Okay, clear. Seterusnya, masih lagi pasal ACB ni, sijil. Status akreditasi Badan Persijilan oleh JSM, Jabatan Standard Malaysia adalah masih aktif lah. Dia masih aktif lagi dalam akreditasi itulah, bukan sudah expired. Kalau itu dia punya ACB itu sudah expired, tak boleh lah. DE adalah skop persijilan HAZOP atau FSMS adalah serari dengan produk yang ingin diekspor lah. Okay. Dan last, perlu mempunyai logo standard Malaysia bagi skim ACB dalam sijil tersebut. Jangan risau, sekarang saya akan tunjuk contohnya. Okey, ini adalah contoh lah. Contoh sejarah bukan apa. Okey. So ini adalah sijil FSMS. So bolehkah diterima? So tadi kita jaga perlu ada apa? Jenis sijil HAZOP, GMP ada FSMS. Ini adakah tidak? Ada? Tiada dalam sijil ni ya. Kedua, status dia memang status adalah ini adalah FSMS. Standard quality yang digunakan. Okay, ada standard inilah actually. Okay. Lepas tu tempoh salaku. Kita perlu cek tempoh salaku
Okey, masih valid lagi lah sampai 20 Januari 2025. Logo standard Malaysia ada. Penyataan khas MOH Qualified Auditor. Cuba tuan-tuan dan puan-puan nampak dalam sijil ni ada tak? Tadi saya cakap yang pertama punya dia perlu ada statement the certified client has been audited by an MOH, the team consisting of MOH Qualified Auditor. Ada ke dalam sijil ni? Tiada. Sijil kalau you bagi pejabat kesihatan, sijil macam ni yang tiada menulis statement ni, kita tidak akan anggap ia adalah sama taraf dengan sijil HAZOP KKM. So, pembayaran dia lain, piagam pelanggan dia lain. Okey. Boleh ya? Boleh terima. Okey. So, ini adalah contoh lah sijil FSMS tadi. So, faham kan? So, ini tiada pernyataan statement ni lah. Seterusnya, okey, satu lagi sijil. Okey, di sini kita boleh nampak lah ada satu sijil juga. Okey, ini adalah dia cakap ini adalah sijil FSMS, Food Safety Management System. Okey. Apa standard quality yang digunakan? Okey, ini yang status dia lah. Yang standard quality yang digunakan, dia guna MS 1480. Kalau FSMS, tadi saya sudah cakapkan, dia adalah standard 22,000. Salah lah. Okay, memang ni salah. So, dia punya tarik tempo masih valid. Logo TSM ada. Pernyataan yang MOH Qualified Auditor ada. Hanya dia standard salah dalam sijil tersebut. Sebab yang tepat bukan ni. Kalau dia cakap dia adalah FSMS, dia punya standard sepatutnya dia digunakan adalah 22,000. ISO 22,000. So ini tidak diterima juga, salah. So kamu kena refer balik kepada SB anda lah. Okay. 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 Seperti inilah. Adalah HAZOP. So inilah status dia. Ini krosa dia, apa krosa standard quality yang digunakan. Ngam HAZOP dia guna MS 1480. Betul? Okey. Ini temposa okey ke tidak? Day of certificate expire 2023. Tidak boleh lah, sudah expired lah. Ini contoh. So logo DSM ada. Pernyataan MOH Qualified Auditor ada. Okay. So ini hanya sijil tamat tempoh lah. So perkara-perkara ni perlu disemak lah. Oleh pengeksport, kamu perlu tahu sijil anda adalah mematuhi ini. So bukan sahaja mendapat sijil HAZOP atau sijil FSMS dari SCB rasa cukup sudah. Memang cukup lah. Tapi kalau nak mohon sijil ya, nak dapat kelayakan yang sama seperti sijil HAZOP KKM, ini semua perlu dipatuhi lah. So kita punya pejabat kesihatan kawasan atau daerah akan cek benda ni. Okay. Okay. Tadi FSMS, tadi SCB sudah clear. So dalam yang syarat ni kita akan cerita apa dokumen yang perlu dihantar semasa permohonan. Okay. Iaitu dia perlu hantar SSM bagi syarikat lah. Lepas tu promise pemprosesan berdaftar dengan KKM secara online melalui laman web POSIM dan juga promise pemprosesan mempunyai lesen penghilangan atau kelulusan dari pihak berkuasa tempat tanah atau surat pengesahan daripada mana-mana agensi kerajaan. Ini syarat-syarat yang perlu disertakan semasa permohonan lah. Okay. Dan juga permohonan adalah untuk produk makanan manusia atau bahan persentuhan makanan untuk kegunaan manusia saja. Kalau you nak mohon produk untuk haiwan, kita tidak akan keluarkan lah.
hanya untuk makanan manusia saja. Sebab pernah kita terima permohonan, dia nak mohon CJ Kesihatan untuk produk yang dia khas untuk animal feed. So itu memang KKM tidak keluarkan CJ lah. So itu you kena cari TVS lah, Jabatan Veterinary lah. Okay. So ini yang sangat penting, yang 3.5 ni, yang cross ini. Produk yang dipohon memang sudah sedia untuk diekspor. Bukan yang masih dalam proses lagi. So produk yang dimohon untuk ekspor perlu sudah sedialah, sudah adalah. Okay. So anda juga perlu memastikan destinasi, kadar pengangkutan dan pintu masuk negara pengimport telah diketahui lah. Okay. Ini semua perlu ada. Okay. Lepas tu syarat-syarat juga dalam GP ini 3.7 ni adalah pindaan meja lah, bagi garis panduan dulu. Tuan dan puan-puan perlu beri perhatian di sini ya. Saya akan cakap benda ni. Premis pemprosesan perlu mempunyai persijilan PJKM. Dia sekarang kita mewajibkan semua eksporter perlu yang kilang lah, yang pemprosesan itulah produk tu, perlu mempunyai sekurang-kurangnya skim makanan selamat tanggungjawab industri, iaitu mesti KKM, dan juga mengikut keperluan yang ditetapkan oleh negara pengimport. Maksudnya, yang start November 2024, semua kilang yang memohon untuk mengekspor produknya perlu mempunyai persijilan PJKM. Mungkin anda ada HACCP, ada GMP, ada mesti. Yang sekurang-kurangnya perlu ada mesti. Kalau tuan-tuan dan puan-puan di sini, premis anda, kilang anda tiada PJKM, sorry, tidak dapat kita proceed sijil kesihatan anda atau membagi sijil kesihatan untuk ekspor. Sebab anda tidak mematuhi kepada klausul 3.7. Clear? Faham kan? Okay. So apa maksudnya yang ini? First statement faham. Kedua punya statement menyatakan atau mengikut keperluan yang ditetapkan oleh negara pengimport. Contohnya, kalau kita pergi US, dia mesti ada HACCP. Kalau anda ada mesti saja atau GMP saja, so tidak bolehlah, sijil tidak dapat dikeluarkan. Atau you pergi EU. EU memang kalau ikan dan hasilan ikan, dia perlu ada HACCP dari KKM. Kalau anda dia ada HACCP, you ada mesti saja, sorry, tak boleh ekspor. Itu contohnya. Tapi yang bagi yang tiada, negara yang tiada specify apa-apa keperluan, internal control KKM telah tetapkan sekurang-kurangnya anda perlu ada mesti. Okay, clear? 3.7 ni saya rasa ini adalah pindaan yang major lah untuk garis panduan yang baru ni. Okay. Ya, boleh faham ah? Okay. 3.8 masih dalam syarat dan kriteria permohonan. Sekiranya produk yang tiada persijilan HACCP, ini HACCP ah, you mungkin ada mesti, you mungkin ada GMP. Kalau kamu tiada HACCP dari KKM atau ACB atau persijilan FS dari ACB, pemeriksaan promis perlu dijalankan oleh KKM ke atas promis pemprosesan dan promis penyimpanan di mana konsigner berada. Okay. Pemeriksaan promis ada audit verifikasi perlu yang terkini hendaklah dalam tempoh 6 bulan sebelum sijil dikeluarkan. Okay. Ini saya rasa semua boleh fahamkan. Let's say kilang anda tiada HACCP KKM atau ACB atau FSMS dari ACB, pihak PKK, Pejabat Kesihatan Kawasan, akan menjalankan pemeriksaan di premis anda, okay, atau tempat penyimpanan konsigner tersebutlah. So perlu ada, so sekurang-kurangnya 6 bulan lah. Dalam 6 bulan tu sekurang-kurangnya premis anda telah diperiksa sebelum kita keluarkan sijil tersebut. Okay. Ini clear ya. So jangan kamu marah-marah cakap datang sejak untuk buat pemeriksaan. Tidak. Ini memang klausul sudah clearly spell out lah. Tapi kalau dalam 6 bulan ni
PKK datang lebih daripada satu kali, boleh juga sebab mungkin promise anda tidak memuaskan ke atau perlu follow up sesuatu lah. Tapi dalam sini kita mention sekurang-kurangnya 6 bulan lah valid dia punya pemeriksaan tersebut lah. Okay. Kalau anda ada hazard dari KKM atau ACB atau FSMS dari ACB, dia boleh dikecualikan daripada pemeriksaan ini. Tapi kalau pejabat kesihatan yang keluarkan sijil rasa dia perlu menjalankan pemeriksaan, dia boleh diteruskan juga. Okey. Untuk 3.9 dalam syarat-syarat ini kita cakap, okey, ini saya nak highlight juga yang menekankan benda 3.9 cross. Pihak syarikat bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan produk tidak diekspor sebelum sijil kesihatan dikeluarkan. Jika anda ekspor sudah baru memohon sijil kesihatan, pihak KKM tidak akan keluarkan sijil kesihatan tersebut sebab benda itu sudah jalan. Okey. Atau you sedang mohon, lepas tu belum diluluskan atau belum disemak permohonan tersebut, belum PKK cakap lulus atau belum sampel dibuat, atau kalau dia ada hazard lah kamu perlu buat sampling, belum lagi buat apa-apa, kamu sudah jalan ke tahap. So, kita tidak akan bertanggungjawab. So, sijil kesihatan tidak akan dikeluarkan. So, kita kena hati-hati ya, sebab mungkin ada pengilang atau pengekspor yang baru, dia tidak tahu requirement ni. KKM tidak akan keluarkan sijil kesihatan jika kapal anda sudah jalan. Kalau you nak, kita boleh buat permohonan rayon dengan KKM sebab kita tidak dapat tengok apa yang kamu ekspor dan juga tidak dapat buat sampling kalau kamu tiada hazard lah. So pihak pengekspor perlu ambil perhatian terhadap klausa 39 ni lah. Bukan kami jahat lah, memang dalam klausa kita cakap boleh lah. Okay. Lepas tu 3.10, syarikat yang memperoleh bekalan daripada penghilang atau pembungkus sama ada Malaysia atau di luar negara melalui kontrak manufacturing, trading atau ejen penedaran perlu mengemukakan dokumen sokongan seperti dalam klausa 43A dalam garis panduan ini. Nanti saya akan cerita apa yang perlu ada kalau kamu dapat kontrak manufacturing lah. Okay. Seterusnya, kalau sijil kesihatan tidak akan dikeluarkan bagi produk import bagi tujuan pengeksportan semula ke negara lain tanpa melalui sebarang proses aktiviti pemprosesan. Let's say anda import daripada negara Indonesia masuk Malaysia dan dari Malaysia you mohon sijil kesihatan untuk ekspor pergi Singapura contohnya. Tidak. Sijil kesihatan tidak akan dikeluarkan. Kita tidak benarkan pengeksportan semula tanpa melalui sebarang aktiviti pemprosesan. So ini tidak boleh mohon sijil lah. Seterusnya 3.12 yang syarat-syarat dia, pengeluaran sijil kesihatan transshipment tanpa sebarang pemprosesan adalah tidak dibenarkan. Transshipment juga lebih kurang macam 3.11 lah. Okay. Tanpa sebarang pemprosesan adalah tidak dibenarkan. So, kalau kadang-kadang you tak declare, ada masalah, kita tidak akan bertanggungjawab lah. So, kita make sure you transparent lah masa you buat permohonan sijil ni sebab kami akan check jugalah dalam view. Kalau perlu sampling, kita akan tengok lah. Okay. Masih dalam tajuk 3 yang syarat-syarat ni, okay, ini adalah berkenaan dengan produk-produk yang berkaitan dengan drug interface punya lah, food drug interface lah. Sijil kesihatan boleh dikeluarkan bagi produk yang diklasifikasi sebagai produk makanan di negara pengimport tetapi diklasifikasi sebagai produk farmasetika di Malaysia dengan you kemukakan dokumen sokongan lah, surat sokongan daripada bahagian MPRA lah bahawa produk telah didaftar dengan MPRA dan juga surat atau dokumen rasmi daripada Competent Authority negara pengimport yang menyatakan produk tersebut diklasifikasi sebagai makanan di negara pengimport. Okay. Ini adalah berkenaan dengan produk farmasetika. Kalau di Malaysia dia cakap itu adalah produk farmasetika tapi di negara pengimport tu dia cakap itu produk makanan. Boleh kita keluarkan sijil tapi you perlu kemukakan dua dokumen ni lah, iaitu surat sokongan daripada MPRA dan juga surat rasmi yang dari Competent Authority negara tersebut
cakap produk tersebut adalah makanan di negara tersebut. Okey. Kalau 3.14 berkenaan dengan pendaftaran produk. So sometimes ada juga kilang yang dia mohon untuk mendaftarkan produk di negara tersebut. So kita boleh keluarkan sijil tersebut dengan syarat mengemukakan surat rasmi yang menyatakan bahawa sijil kesihatan dipohon bagi tujuan pendaftaran produk di negara pengimport dan bukan untuk tujuan lah. So you perlu bagi satu surat rasmi sahajalah masa you mohon sijil kesihatan. Okay. Okay. Ini bagi syarat-syarat kriteria permohonan ada juga pengekspor yang mohon sijil kesihatan bukan untuk komersial, untuk dia hanya untuk persendirian atau untuk pameran. Kan ada juga kan dia perlu ada sijil kesihatan supaya masuk ke negara pengimport custom dia boleh lepas lah. So kita boleh juga keluarkan sijil kesihatan tersebut dengan syarat persampalan adalah dikecualikan tetapi keputusan analisis COF perlu dikemukakan pada setiap produk. Okey, seperti pertama, you perlu keluarkan COF tersebut, keputusan tersebut tidak lebih daripada 6 bulan dari tarikh permohonan makmal yang diiktiraf oleh KKM. Okey, yang di mana dapat makmal yang diiktiraf oleh KKM, you boleh dapat dari website KKM lah, ada juga senarai makmal dia. Mematuhi keperluan negara pengimport. Sekiranya tiada keperluan negara pengimport, let's say negara pengimport, produk makanan tersebut perlu mematuhi peraturan-peraturan makanan dan juga kodeks lah atau kodeks lah. Seterusnya, sekiranya standard industri boleh diterima pakai sekiranya keperluan bagi produk makanan tersebut tidak dinyatakan dalam C sama T lah negara pengimport atau di mana-mana peraturan makanan dan juga kodeks. Okay, so kita boleh keluarkan sijil kesihatan untuk bukan komersial, untuk persendirian, tapi you perlu bagi COL lah. Okay. Dan juga mematuhi inilah. Okay. Okay, syarat bagi yang atau kriteria pada permohonan juga yang 3.16. Okay. Ini selalu ada keperluan atau permohonan daripada pihak pengekspor atau pihak industri lah. Berkenaan dengan letak macam-macam penyataan lah dalam sijil kesihatan. Okey, dia ada kriteria, dia ada syarat-syarat juga. Bukan suka hati saja boleh letak apa-apa dalam sijil kesihatan yang kita keluarkan tu. So ini telah termaktub dalam garis panduan. Okey, ini ada pindaan lah. Dulu tidak ada juga, tapi ada pindaan. Okey. Sorry, ada orang. Kamu tak nampak sudah kan? Ada orang share tadi kah? Masih lambat lagi kah kamu? Masih boleh tak? Puan Chang boleh share balik. Tadi ada orang Share sikit. Ya. Okey, boleh nama balik? Okey, sudah. Okey, sudah. Okey. Kita sambung balik yang tadi sampai sini. Tadi saya cakap tu yang ini adalah khas untuk yang pihak industri atau pengekspor yang minta kala-kalanya health attestation atau pengakuan kesihatan atau apa-apa penyataan dalam sijil kesihatan. Dia boleh hanya dengan syarat-syarat tertentu. Bukan kita boleh sebarangan letak apa-apa penyataan dalam sijil kesihatan yang kita keluarkan. So ini kita nyatakan di sini pengeluaran sijil kesihatan adalah berdasarkan kepada keperluan negara pengimport. Kalau negara pengimport minta atau perlu, baru kita boleh letak dalam sijil kesihatan. Okey. Sebarang penyataan atau pengakuan kesihatan iaitu health attestation boleh diletakkan di dalam sijil kesihatan sekiranya ia mematuhi keperluan negara pengimport dengan syarat pertama. Ini yang barulah. Pemohon perlu mengemukakan salinan standard. Puan Chang hilang slide sudah, boleh share balik. Kenapa balik hilang? Okey, sudah. Okey.
sudah Puan Chang. Kalau sudah, kenapa dia pandai hilang-hilang? Sebab ada orang share tadi, so dia interrupt. Okey. Okey, sambung balik ah. Masih boleh lagi ah. Okey. Mungkin dia suruh saya rehat sekejap. Okey, kita sambung balik lah. Okey, ini take note. Okey. So apa syarat-syarat yang kita boleh bagi kalau you nak letak sebarang pernyataan tu atau health attestation? Pertama, inilah tadi saya cakap, pemohon perlu mengemukakan salinan standard atau perundangan yang berkaitan bagi keperluan pengakuan kesihatan. Okey. You perlu kemukakan salinan standard tersebut kepada pejabat kesihatan yang keluarkan sijil kesihatan untuk kelulusan dia orang. Okey. Mesti. Kalau tiada, tak payah. Okey. So, kedua, B, pemohon perlu memberi bukti bahawa penambahan pernyataan lain-lain selain daripada pengakuan kesihatan, selain daripada health attestation, seperti fit for human kita bagilah sebab banyak kilang dia minta pernyataan ni, fit for human consumption. Dia boleh pernyataan lain-lain lah adalah kehendak pengimport. So ada bezanya kehendak pengimport, maksudnya ini kita bagi kelonggaran. Let's say you cakap you bayar perlu, so you tunjuklah you punya buyer punya email ke, punya surat ke, apa-apa yang cakap dia perlu ada fit for human consumption atau pernyataan lain-lain. Pernyataan lain-lain seperti mungkin buyer kamu perlukan bill of lading letak dalam sijil tersebut. Itu bukan, itu bill of lading tu tiada kaitan dengan sijil kesihatan, kesihatan apa tu, pengakuan kesihatan kan, health attestation kan. So dia masuk pernyataan lain-lain, so boleh, tapi perlu ada surat lah apa-apa yang menyatakan benda tu lah. C, perlu mematuhi keperluan yang ditetapkan oleh negara pengimport. Okay. Ini macam menjawab A jugalah. So A memang kalau pengakuan kesihatan memang perlu ada salinan standard atau perundangan daripada negara tersebut lah. Okay. D, dalam buku juga. Okay, selain daripada you letak tu benda dalam sijil kesihatan tersebut kan. Okay, dia ada syarat juga. Bagi permohonan sijil kesihatan untuk produk tambah sijil hazard KKM, ACB atau persijilan FSMS dari ACB, sampel perlu diambil oleh KKM dan dihantar untuk tujuan analisis bagi tujuan pengesahan. Sekiranya berkaitan bagi setiap consignment. Let's say sekarang, you punya kilang tiada hazard KKM atau ACB atau FSMS dari ACB, you nak mohon pengakuan kesihatan. First, you kena bagi standard dari negara pengimport, keperluan tersebut perlu diletakkan dalam sijil. Okey, kita bagilah, you sudah bagi kan. Let's say you bagi, ini contohnya Singapura dia perlu statement ni. So, okey, memang ada Singapura punya standard cakap macam ni. So, kita terima. Tapi, kalau you ada hazard, KKM atau ACB, kita perlu menjalankan persampalan berkenaan dengan pengesahan terhadap health attestation tersebut. Okey, faham ya? Bukan tunjuk standard saja, tapi dia perlu juga kalau kita ada hazard, kita perlu buat sampling. Okey. E, kalau you mohon health attestation, tapi you ada hazard dari KKM atau ACB atau FSMS dari ACB, boleh, tapi sampling kita buat, you kilang tersebut pengekspor perlu bagi keputusan analisis yang terkini atau tidak melebihi 6 bulan dari tarikh permohonan daripada makmal yang diiktiraf oleh KKM lah, perlu disertakan semasa permohonan lah untuk tujuan pengesahan. Ini adalah baru lah. Faham kan? Nampak beza kan? Kalau you ada hazard KKM, you nak mohon yang health attestation atau mohon yang apa-apa tulis dalam you punya sijil kesihatan, you ada hazard, okey, ditunjuk keputusan, you bagi keputusan yang tidak lebih 6 bulan, kita boleh terimalah. Kalau you ada hazard, sampling perlu dijalankan. Let's say you mau tulis apa? Saya bagi contoh saja, mungkin bukan yang apa, bukan keperluan tu, mungkin dari mana-mana Afrika kan, dia minta you punya sijil perlu ada tulis itu free of Vibrio cholera, something like that. So, kalau you ada hazard, you know, memang itu Afrika punya requirement jaga free from Vibrio cholera dalam ikan perlu diletakkan dalam sijil. Contohnya, bukan betulnya contohnya. So, kamu sudah tunjuk memang Afrika perlu ni, Afrika punya peraturan macam ni, okey, kita terima. You ada hazard KKM kan, kita perlu buat sampling untuk Vibrio cholera ni memang tiada dalam produk anda, baru untuk buat pengesahan. Baru kita boleh tulis dalam sijil kesihatan tersebut.
Kalau bagi yang tadi contoh tu, you ada hazard dari KKM atau SCB, you nak letak untuk statement free from Viva Corera, you perlu bagi keputusan analisis yang tidak melebihi 6 bulan lah dari tarikh tersebut. You bagi keputusan yang berkaitan dengan analisis tersebut lah. Jangan you tulis di sana free from Viva Corera, you bagi saya TPC, coliform pula. Kan berkaitan dengan keputusan statement tersebut lah, punya keputusan analisis lah. Okay, ini clear. Ini banyak kilang minta dia tulis macam-macam. So kadang-kadang kita tahu bahawa itu statement tu bukan statement daripada negara pengimport tu. Dia adalah daripada buyer kamu pengimport. So kena hati-hatilah. So kita kena filter satu-satu lah dengan very clear lah. Ini faham sudah kan? Ini saya rasa tidak ada masalah kamu. Okey. Ini okey, yang 3.17 syarat lagi. Bagi produk, ini yang kelebihan dia lah. Bagi produk yang mempunyai sijil hazard KKM, bukan kelebihan lah, yang telah tamat tempoh, sijil kesihatan akan dikeluarkan dalam tempoh 3 hari juga bekerja dengan syarat surat kelayakan mendapat kemudahan pengeluaran sijil kesihatan daripada seksyen persijilan atau cawangan pre-market approval PKKM. Perlu dikemukakan bersamalah. Kalau you punya hazard sudah expire, masih boleh kita bagi kamu punya tempoh 3 hari tersebut, tapi dengan syarat surat dapat surat kelayakan mendapat kemudahan tersebut daripada seksyen persijilan pre-market approval PKKM lah. Kan? Let's say you punya sijil surat, you memang sudah kena audit, renewal, tapi belum dapat sijil hazard lagi kan. Mungkin dalam proses dia orang sudah hantar semua laporan dalam proses meeting di KKM atau dalam proses keluarkan sijil hazard, you boleh minta sijil surat kelayakan dari KKM sana lah. Kalau dia ada surat tersebut, kami tidak akan layan. Di pejabat kesihatan hanya akan nampak itu benda. Kalau ada, adalah dia orang akan bagi itu tempoh 3 hari. Kalau tiada, kita tidak akan bagi dan juga dia back to yang macam tiada hazard. You buat sampling dan juga you tunggulah dapat keputusan sampling keluar baru boleh keluarkan sijil. So ini bagi sijil ada kilang yang ada hazard lah. Okey, bagi 3.18, bagi pengeksportan produk makanan yang memerlukan penyeraian atau kelulusan di peringkat KKM atau negara pengimport, sijil kesihatan hanya dikeluarkan sekiranya promis pemprosesan atau syarikat tersebut telah disenaraikan atau diluluskan. Ini adalah listing lah. Let's say yang kalau negara tersebut perlu listing, anda belum ada masuk dalam listing tersebut, sijil kesihatan tidak akan dikeluarkan lah selagi kamu tidak disenaraikan atau diluluskan lah. Okey, yang tadi syarat-syarat permohonan sudah saya habis cerita. Saya harap kamu clear berkenaan ini. Terusnya permohonan yang semua permohonan semua ni ringkaslah, ini sangat cepat punya. Yang paling banyak adalah syarat-syarat. Okey, permohonannya sekarang semua permohonan adalah dibuat atas talian sistem FOSIM lah. Pemohon perlu mengisi permohonan dan memuat naik dokumen tersebut di dalam sistem FOSIM dengan lengkap lah. Ini mekanisme yang dulu saya tunjuk saja sebelum 2021 Mei, kita memang buat manually. Isi borang, hantar borang, bayar di pejabat tak ambil sijil kan. Sekarang tidak. Semua atas talian dengan FOSIM, bayaran atas talian, ambil sijil di pejabat kesihatan. Nah, hanya jika sistem FOSIM ada masalah baru boleh buat manually. Tapi sekarang sistem masih okey lagi. Kami tidak akan galakkan buat manual lah. Okey, ini adalah permohonan sijil melalui FOSIM lah. Ini saya rasa kalau tuan-tuan dan puan-puan memang ada ekspor, memang sudah register account bahkan, memang sudah register semua ni lah. So, semua skala-skala benda kita sekarang untuk PKKM, dia akan melalui sistem FOSIM ni lah. Dia bukan hanya untuk buat sijil kesihatan, tapi yang tadi saya cakap untuk listing pun kita kena mohon dalam FOSIM jugalah. Okay. Dan juga untuk aktiviti lain lah seperti yang pelaksanaan semua tu lah. Okay. Ini adalah website dia lah. Okay. Dalam permohonan ni, ini yang kamu sudah mematuhi syarat. Tadi saya cakap syarat dan kriteria yang nombor 3 tu. Apa syarat-syarat tadi saya cakapkan. So ini memang you mematuhi syarat-syarat semua tu. Sekarang you nak mohon sijil kesihatan dalam sistem FOSIM.
So apa yang perlu ada dalam permohonan tersebut? Okey, ini adalah benda-benda yang perlu ada dalam permohonan. First, ini actually adalah secara ringkas saja atau secara basic lah. You perlu ada salinan pendaftaran perniagaan SSM perlu disertakan semasa permohonan. Salinan kelulusan lesen PBT, lesen penghilangan perlu. Salinan slip ini kalau you guna FOSIM memang sudah pendaftar lah di sana lah slip pendaftaran. Okey, jenis parameter dan standard bagi setiap parameter yang dianalisis mengikut keperluan negara berimport. Ini perlu disertakan. Seperti tadi saya sudah mention kan, dalam pengenalan, tajuk pengenalan, tanggungjawab penghilang adalah tahu semua benda yang perlu bagi negara berimport tersebut. So, masa permohonan, you perlu sertakan inilah. Okay. Dan seterusnya perlu sertakan salinan sijil PJKM. Contohnya HAZOP, GMP dan mesti. Ini secara basic lah dia perlu sertakan. Ada juga benda-benda yang khas dia perlu sertakan jika anda memohon itulah. Let's say kalau you pergi China untuk ikan hasil ikan dia lain lagi, dia perlu sertakan tambahan dokumen lagi. Itu mungkin perlu ada section khas lah untuk ikan hasilan ikan. Tapi ini adalah basic yang bagi yang tiada keperluan khas punya. Dia perlu sertakan semua ni. Dan juga dokumen-dokumen lain sekiranya anda pertama sekiranya kamu ada buat macam contract manufacturing atau penedar lah, you perlu ada surat lantikan atau pengakuan sebagai ejen penedar contract manufacturing daripada kedua-dua belah pihak, pengeksport dan juga penghilang. Let's say sekarang you penghilang tapi pengeksport dia orang lain, you perlu ada dua-dua surat daripada dua-dua pihak. Surat pelantikan untuk lantik dia sebagai pengedar anda dan ada surat contract manufacturing begitulah. So ini untuk mengelakkan nanti kalau ada problem semua tidak akun. Itu produk dari mana. So dia perlulah. So benda ini ekstra lah. You perlu sertakan dalam semasa permohonan lah jika anda ada berlaku macam ni lah. Kedua, pengakuan perkasan produk Food Drugs Interface FDI daripada MPRA yang menyatakan produk tidak dikawal oleh pihak berkuasa kawalan kadar. Ini kalau produk anda adalah FDI lah. Okay. Macam minuman tunggak ali ke, kicap Fatimah ke, apa-apa kan. So, perlu ada surat daripada MPRA yang menyatakan ya tidak dikawal oleh pihak tersebut lah. Seterusnya adalah surat sokongan dari MPRA bahawa produk daftar dengan MPRA dan surat dokumen rasmi daripada negara berimport lah. Okey, ini lagi dokumen lain lah yang mungkin perlu disertakan ialah di surat rasmi daripada pemohon yang menyatakan bahawa sijil kesihatan dipohon. Kalau kamu memohon bagi tujuan pendaftaran saja. Tadi saya cakap syarat tu kriteria ada juga kan sijil boleh dikeluarkan untuk tujuan pendaftaran produk kan. So ini tadi itulah pertiga-tiga you perlu pasti sertakan juga surat rasmi dari kamu bahawa itu produk adalah untuk tujuan pendaftaran produk saja di negara berimport, bukan untuk tujuan pengekspor lah. Lepas tu salinan lesen punca air dari KKM. Ini kalau we ekspor AMB lah, minum air minuman berbungkus air atau air minuman semula jadi MMS. F, surat daripada pemohon yang menyatakan produk yang diekspor adalah untuk tujuan bukan komersial. Okey, ini tadi nombor tajuk 3, klausa 3 ada cakapkan kalau you bukan untuk komersial, bukan untuk jualan, untuk apa sendiri, kegunaan sendiri atau untuk pameran boleh kan. Tapi you kena keluarkan bagi surat lah. Dan juga tadi ada cakap perlu kemukakan COA lah yang tadi kamu kan. Okey. Samalah. Ini salinan sijil COA terkini atau tidak berlebih 6 bulan dari tarikh pemohon bagi permohonan sijil kesihatan untuk tujuan bukan komersial atau sendiri. Okey, ini yang barulah. So, boleh kita keluarkan untuk yang sendirian atau bukan komersial atau pameran, tapi bagi surat pemohon, surat dari kamu dan juga COA dia lah. Selain daripada dokumen yang tadi itu, yang awal saya mention yang asal itu. Okey, 4.4. Pemohon adalah bertanggungjawab untuk mengemukakan maklumat pemohon dan dokumen tambahan berkaitan yang tepat dan sahih lah. Okey. Dia perlu
bertanggungjawab apa yang kamu tulis dalam forsim tu adalah tepat dan sahih lah. Kita akan based on tu keluarkan CJ. Okay. Permohonan yang tidak lengkap akan dimaklumkan secara atas talian kepada pemohon untuk dilengkapkan. Semua feedback please melalui forsim. Saya tahu memang sudah biasa kadang-kadang buat menu, WhatsApp saja. Tolong buat melalui forsim. Okay. So supaya ada feedback atau maklum balas secara buktilah di sana maklum balas tersebut. Okay. Sebab sekarang kita kena sistem, semua pihak akan melanggar semua benda yang akan nampak di sana tu. Kalau kamu siapa yang lambat lambat hantar permohonan, semua boleh nampak di sana lah. Okay. Okay. Habis untuk yang permohonan kuasa 4, so kita masuk sikit untuk fee CJ kesihatan. So saya rasa tuan-tuan perempuan kebanyakan kalau sudah biasa ekspor memang you tahu sudahlah macam mana fee untuk ekspor CJ ni. Okay, fee untuk CJ kesihatan, okay, ada 2 jenis lah, ada 2 kategori seperti juga yang tadi saya cakap. Produk yang ada persetujuan HACCP dari KKM atau ACP atau FSMS dari ACB, RM100 sahaja untuk satu CJ. Okay. Kalau untuk yang tiada HACCP KKM dari atau ACB atau FSMS ACB, RM300 per CJ. Okay. Dan juga perlu buat pemeriksaan kronis dan perstempelan produk. Okay. Untuk satu CJ kesihatan, dia punya maksimum produk dalam satu CJ boleh ada 25 jenis lah, 25 produk lah. Maklumat produk boleh dicetak depan belakang lah, kita allow you boleh cetak di depan belakang. Jangan you pergi query pula mesti mau 2 pola lah. Dia boleh 1 depan 1 belakang. Tak semestinya 2 helai lah. Sekiranya menggunakan buku surat belakang CJ, sebenarnya produk terakhir perlu dicop lah, kita akan cop rasmi di sana lah. Okey. Bayaran semua ni melalui tarian. Dia ada manually. Kecuali sistem ada masalah. Dan diluluskan dan diarahkan oleh PKK atau TJKN atau KKM. Cakap bayar manually. Semua tolong bayar online. Okay. Okay. Dalam fee juga, 5/4 ni sangat penting lah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mahu nanti cakap semua buat tuntutan balik lagi, ini tu. Okay. 5/4 ni sudah clearly mention, bayaran fee kesihatan CJ kesihatan perlu dibuat semasa permohonan CJ kesihatan. Bayaran fee tidak akan dikembalikan setelah permohonan telah diproses. Macam mana permohonan telah diproses tu? Kalau pejabat kesihatan sudah tekan semakan permohonan tu, okey sudah. You sudah tekan bayar semua tu, kita sudah proses tu, tidak boleh dibayar balik. Okay, so you mohon dengan lebih hati-hatilah. Memang tidak. Sebab banyak kilang, ada juga kilang yang mohon bayar balik, tapi KKM reject sebab dia cakap tu permohonan sudah diproses. Tiba-tiba you fikir saya tidak maulah ini permohonan saya mau patahkan lah, saya mau ambil balik duit saya. Sorry, tidak dapat. So fikir dulu lah semasa you buat permohonan. Lepas tu 5/5, sebarang pindahan kepada CJ kesihatan yang disebabkan oleh kesiapan pemohon atau di atas permintaan pihak atau negara pengimport perlu dibohon semula. Mohon semula dan akan dikenakan fee. Kalau you nak tukar apa-apa dalam CJ kesihatan, you kena mohon semula dan bayarlah. Okey. CJ kesihatan yang asal, yang patah perlu dikembalikan semula ke PKK atau PKD yang mengeluarkan CJ sebelum CJ kesihatan yang baru dikeluarkan lah. Okey. Okey, 5/6 ni saya highlight juga. Sebarang pindahan atau pembetulan balas CJ kesihatan asal yang telah dicetak adalah tidak dibenarkan. Dia tidak boleh potong initial, sorry, tak boleh ya. Jangan you minta pejabat kesihatan pergi, oh ini sikit saja salah, ni tukar sikit saja, tolong padam kasih potong initial, tak boleh. Pejabat kesihatan tolong, tak ada. Tak boleh buat pindahan. Initial semua tak boleh. Mau tukar, buat pindahan, bayar. Okay. CJ kesihatan yang sudah cetak itu saja. Tiada yang benar lain di sana. 5.7, sekiranya CJ kesihatan hilang, pihak permohonan perlu mengemukakan surat rasmi dan salinan laporan polis kepada PKK atau PKD atau CKN yang mengeluarkan CJ tersebut semasa buat permohonan ganti CJ.
fee akan dikenakan lah ataskan dia setuju kesihatan tersebut lah. Ya, boleh. Tapi you cakap hilangan, ni kena tunjuk bukti lah. Ada surat asuransi dan juga surat laporan lah, polis. Okey, fee sudah habis, kita masuk dalam sampel. Persampelan yang ke-6. Okey, persampelan ni, okey, tadi persampelan kalau tuan-tuan masih ingat lagi, dia hanya dijalankan bagi produk yang tidak mempunyai persijilan hazard dari KKM atau SCB atau persijilan FSMS dari SCB lah. Okay, kalau ada hazard tiada masalah. Kalau tiada tu perlulah persampelan. So persampelan perlu dijalankan di daerah di mana consignor tersebut berada. Macam di manalah tempat tu dia simpan lah. Okay. Persampelan dikecualikan bagi produk yang mempunyai prosedur hazard dari KKM atau SCB atau SFMS dari SCB yang masih dalam tempoh salaku lah. Kalau tadi saya cakap sudah expired tu, kalau tiada surat dari KKM cakap kelayakan tu, okey, dia perlu persampelan semula. Okey. Okey, ini pindaan. Persampelan masih perlu dijalankan bagi produk makanan yang mempunyai hazard dari KKM atau SCB atau FSMS sekiranya ia adalah negara pengimport punya requirement. Contoh yang macam ekspor sarang burung walet EBM ke China. Walaupun kilang tu ada hazard KKM atau SCB, dia tetap perlu buat sampling untuk nitrate sebab itu adalah requirement daripada negara pengimport. Setiap kali ekspor keluarkan sijil, dia perlu buat nitrate test untuk EBM tersebut. Ini contohnya. Kalau dia ada requirement dari negara pengimport tu, memang okey. Kita akan ikut yang ada hazard, tidak payah sampling. Okay, itu adalah kemudahan yang diberi oleh KKM kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Ini adalah persampelan bagi perlu dijalankan jika ada pernah berlaku benda-benda yang seperti di bawah lah. Kalau you ada hazard pun, kalau you pernah ada berlaku benda-benda yang 4 benda ni di kilang anda, kita akan buat sampling. Okay, first, ialah consignment kamu pernah ditolak oleh negara pengimport. So, yang kita akan buat sampling 5 kali. Okay, untuk kilang tersebut. Walaupun tiada hazard, tak kisah. Kalau pernah, kontainer tersebut pernah ditolak oleh negara pengimport. Contohnya, let's say kalau you punya kontainer pernah ditolak, ikan dan hasilan ikan pernah ditolak oleh China pasal frozen cuttlefish, pasal heavy metal, then next time you nak export to frozen cuttlefish ke China, kita perlu buat sampling. Ya, 5 kali lah. 5 kali ekspor China, benda yang sama frozen cuttlefish, 5 kali kita kena buat sampling. Walaupun you ada hazard. Itu contohnya. Okay. Kalau you pernah ada lah. Kedua, pernah berlaku pelanggaran bagi produk makanan tersebut di negara pengimport lah. Itu kalau pernah ada notifikasi dari negara China, cakap sekian-sekian punya produk pernah ada pelanggaran di sana, dia orang test di sana ada pelanggaran. So, sama juga perlu buat 5 kali semasa you mohon sijil kesihatan baru. Ketiga, pernah berlaku pelanggaran keputusan analisis sampel bagi produk dalam program pemantauan ekspor. Ini adalah masa kita buat pemantauan sampel ekspor di kilang-kilang tertentu, dia pernah ada pelanggaran. So, kita boleh arahkan produk tu dibuat sampling sebelum keluarkan sijil kesihatan, sebelum ekspor lah. Okay. Dan juga lain-lain lah. Lain-lain ni tertaluk kepada KKM punya arahan lah, untuk bicara dari ibu pejabat kita. Okay. Okay. Sekiranya persampelan, ini pasal persampelan dan analisis makmal kan, sekiranya persampelan perlu dijalankan, kos penghantaran ke makmal dan juga kos analisis adalah ditanggung oleh pemohon lah. KKM tidak bertanggungjawab, ini sebab kamu mohon sijil kan, itu adalah semua di bawah kilang. Okey, dalam sampel ini 6.7, pemohon adalah bertanggungjawab untuk mengemukakan jenis parameter dan standard bagi setiap parameter yang dibuat analisis. Ini kita balik bagi tahu. Itu
untuk keluar atau bagi parameter, jenis parameter bagi negara pengimport tu adalah tanggungjawab ekspor. Okay. Okay, di sini mention sekiranya kamu tiada keperluan, you cakap dengan saya tiadalah keperluan pengimport tu lah. So kita akan ikut kita punya peraturan makanan, Food Act lah, atau Standard Codex. Kalau you cakap tiada, kita akan refer. Let's say you export pasta, you cakap negara pengimport tu tiada requirement. So kita akan refer kepada Food Act kita yang pasta peraturan 63, apa yang perlu dites di sana. Okay. Seterusnya B, kalau dia ada juga, you punya tu produk tu very istimewa lah. Semua pun tak ada peraturan import, tiada juga peraturan dalam Food Act, tiada juga dalam Codex. Industri punya standard boleh diguna pakai lah. Okay. Okay. Prosedur persampelan akan dibuat oleh pihak PKD atau PKK. Kalau sampel diambil oleh kamu, dihantar oleh kamu, itu bukan panggil prosedur persampelan oleh kita, oleh KKM lah. Kalau you nak prosedur kesihatan, prosedur persampelan, sampel perlu diambil oleh KKM, PKK atau PKD dan dihantar oleh penekspor atau kilang lah, dan dibayar oleh anda lah. Okay. Tapi prosedur untuk sales sampel semua tu adalah oleh PKK atau PKD. So sampel yang diambil perlu dihantar ke makmal yang diiktiraf oleh KKM lah. So you boleh dapat dari website inilah, KKM punya website memang ada senarai dia. Okay. Pemohon perlu mengemukakan laporan analisis makmal kepada pegawai yang menjalankan persampelan di PKD atau PKK dengan segera lah. Okay. Ini kamu dapat sudah keputusan sebab kamu yang bayar, itu keputusan memang pergi tempat kamu kan. Itu makmal memang hantar kepada klien kamu. So you tu dapat, you cepatlah bagi kepada PKK atau PKD lah untuk proses seterusnya untuk mengeluarkan sijil kalau keputusan tersebut adalah mematuhi lah. Okay. Okay, Cik, apa yang berlaku jika ada pelanggaran sampel masa yang ambil untuk sijil kesihatan ni? Okay, kalau pelanggaran sampel, persampelan atau analisis semula tidak dibenarkan untuk batch yang sama atau sampel yang sama sekiranya terdapat pelanggaran sampel. Tak kisah apa parameter. Let's say sekarang saya test you punya udang, ada hair matter, melanggar, dia tidak boleh di sampel balik atau apa. So batch itu tak boleh. Dia tak boleh ekspor tu benda. Dia tak boleh resample balik. Tak boleh buat balik lah. Okay. Okay. Persampelan boleh dikecualikan di dalam keadaan tertentu. Ini tertentu sahaja bagi persampelan makanan berkenaan dari batch yang sama dan pernah berlaku melakukan sampling dalam tempoh 6 bulan dan didapati memuaskan. Okey, jangan you tunjuk saya saja keputusan analisis yang open, tidak tahu batch punya. You cakap dengan saya tiap dalam jangka 6 bulannya cakap ini sama batch. Sorry, tidak boleh diterima lah. Kadang pejabat kesihatan kawasan boleh reject sebab tiada bukti pun menunjukkan benda itu adalah sama batch dengan apa yang diproses dan diekspor. So you kena betul-betul reflect lah dalam analisis result tu, itu dah ada batch yang sama dengan apa yang kamu nak ekspor. Jangan pula you guna satu analisis dalam 6 bulan you guna itu saja, you bagi tahu itu batch yang sama, itu batch yang sama, itu memang batch yang sama. So, jangan nanti kamu dikatakan kalau pejabat kesihatan mengquery atau mengquery anda lah. Sebab dalam analisis tu tidak mention pun dia batch yang sama. So, please tolong make sure betul-betul lah. Bukan kita tak mau tolong, tapi 6 bulan ni panjang juga you jaga batch yang sama. Mustahil juga. Tiap-tiap bulan ada berapa kontainer, semua pun batch yang sama. Okay. So, itu kalau ada yang macam perkara macam ni, PKK boleh query lah. Okay. Atau kalau boleh dikembalikan, kalau tiada apa-apa bukti atau keraguan berkenaan dengan keselamatan makanan lah, ini jika pegawai yang keluarkan itu berpuas hati lah dengan benda ni lah. Okay. Okay. Persampelan tadi sudah habis, kita akan masuk kepada pemeriksaan premis. Okey, pemeriksaan premis ni hanya dia perlu patuh kepada peraturan kebersihan makanan 2009
perlu dijalankan ke atas. Dua saja tadi saya cakap. Yang promise yang produknya tidak mempunyai persijilan hazard dari KKM atau ACD atau persijilan FSMS dari ACD. Kalau ada hazard punya boleh dikecualikan, tak payah buat pemeriksaan. Kalau tiada punya perlu dibuat. Atau promise penyimpanan di mana consignor tu disimpan. So maka pemeriksaan promise pemrosesan perlu atau penyimpanan perlu 85 tan ke atas. Kalau masa pejabat kesihatan atau pegawai dari pejabat kesihatan membuat pemeriksaan ke atas promise anda, maka didapati kurang daripada 85. So itu permohonan proses pengeluaran sijil boleh ditangguhkan lah, atau boleh dikeluarkan lah, sebab memang tidak up to the standard, kita tidak akan keluarkan sijil. Okay. Sekiranya promise prosesan berada di daerah berlainan daripada daerah di mana permohonan dibuat, kita punya PKK atau PKD di mana permohonan dibuat boleh kemukakan secara tertulis atau email apa-apa kepada pejabat kesihatan di mana promise permohonan untuk menjalankan pemeriksaan. Boleh juga lah. So pemeriksaan promise dijalankan menggunakan ini orang pemeriksaan risk base lah, itu PKK punya lah. Okey. Merujuk kepada Crosa 3.7, kalau tuan-tuan dan tuan-tuan masih ingat lagi 3.7 tadi saya cakap apa tu? 3.7 saya refresh balik tadi adalah semua promise atau promise yang mohon sijil kesihatan atau perlu mempunyai persijilan, perlu mempunyai program jaminan keselamatan makanan iaitu PJKM. Okay, masih ingatlah tadi saya cakap perlu mempunyai persijilan PJKM sekurang-kurangnya mesti. Kan, you boleh ada hazard yang pilih. Okey, Crosa 7.5 ni dia merujuk kepada 3.7 jika verifikasi PJKM boleh dijalankan bagi permohonan yang tidak mempunyai salinan sijil PJKM yang terkini. Verifikasi adalah berdasarkan keperluan skim persijilan mesti atau keperluan yang ditetapkan oleh negara pengimport lah. Sijil kesihatan hanya dikeluarkan untuk promise pemprosesan yang melaksanakan PJKM sekurang-kurang mesti adalah PJKM. Ini kenapa saya cakap dia tiada salinan sijil PJKM, masih boleh mohon. Ini adalah case by case. Ini adalah bagi kilang yang mungkin sijil dia sudah tamat tempoh, sijil mesti dia sudah tamat tempoh, tak masih dalam proses print sijil tersebut. Okey, kita boleh terima. So, pejabat kesihatan akan guna kita akan buat verification lah di promise tersebut. Okey. Kalau let's say kilang anda dia ada sijil PJKM, mesti sudah expired, dia langsung tidak mohon. So, jangan harap kita boleh guna inilah. Sebab kenapa tidak mohon? Itu renew untuk sijil. So, kita tengok juga. Kalau you sudah mohon, memang sudah kena audit, itu semua sedang dalam tutup, semua tu kita boleh guna ini, Crosa 7.5, walaupun you belum ada sijil lagi. Kalau you langsung tidak mohon, renewal, tidak kisah, itu sorry, kita tidak akan keluarkan untuk guna 7.5 ni sebab macam nampak tidak minat lah. Okay. Atau promise pemprosesan telah berpindah alamat, mungkin case by case lah. Mungkin dia sudah pindah, dia masih dalam proses lah urusan tu, tapi memang dia dulu ada sijil mesti, tapi sekarang dia sudah pindah memang tiada. Ini kita akan tengok keadaan di view lah. Okay. Seterusnya syarikat telah memohon persijilan PJKM tapi belum diluluskan. Okay. So kena hati-hatilah. Ini Crosa 7.5 bukan semua boleh layak digunakan. Kita stick to 3.7 perlu ada. Tapi 7.5 kita akan case by case. Kalau kita rasa okey, kita akan buat verifikasi. Kalau okey, verifikasi dia okey, kita akan keluarkan sijil. Okay. Okay. Sekarang kita masuk ke tempoh masa. Ini tempoh masa saja. Tempoh masa saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sudah biasa atau sudah familiar lah with our tempoh masa. Untuk tempoh masa ni, sijil kesihatan dikeluarkan 3 hari bekerja. Okay. 3 hari bekerja. Tarik-tarik permohonan diterima lengkap. Bukan tarik-tarik permohonan anda. Ada lengkap di sini. Lengkap. Okey. Bagi produk yang mempunyai persijilan hazard dari KKM atau ACD atau FSMS dari ACD. Bekerja Sabtu Ahad tidak kira. Okey. Sijil 82, sijil kesihatan dikeluarkan dalam tempoh 19 hari dari
tarik terima permohonan lengkap bagi produk yang tiada hazard. 83, ini untuk 19 hari dari permohonan diterima bagi produk yang mempunyai hazard KKM tapi perlu sampling. Tadi saya sudah bagi case kan yang perlu sampling tu. Okay, ini. Okay. Pemohon adalah, ini penting, bertanggungjawab untuk mengemukakan permohonan sijil kesihatan sebelum tarikh pelepasan consignment, iaitu 3 kurang daripada tempoh yang telah dinyatakan tadi. Kalau tempoh tadi 81 apa? 3 hari bekerja untuk tarik permohonan lengkap, bukan tarik permohonan anda mohon lengkap. So ini memang dia perlu lebih daripada 3 hari you kena mohon. Jangan you ngam-ngam 3 hari itu kalau tidak lengkap macam mana? Tidak cukup 3 hari. So nanti you limpas you punya departure date, masalah lagi. Okay, tolong planning you punya permohonan dengan betul lah, dengan hati-hatilah. Okay, so kita sini kita tidak kurang daripada tempoh masa pengeluaran sijil kesihatan yang telah saya mention tadi, yang 81, 82 dan 83. Okay. Okay, 85. Pemohon bertanggungjawab mengemukakan dokumen lengkap semasa permohonan sijil supaya dia boleh dikeluarkan dalam tempoh masa yang ditetapkan lah. Okay. Dan pemohon bertanggungjawab menghantar sampel ke makmal dan mengemukakan keputusan. Ini kalau you lambat bagi keputusan, lambatlah itu sijil dikeluarkan. Okay. Okay, lepas ni temposa, sikit saja temposa, senang saja. Kita punya temposa untuk sijil kesihatan memang 3 bulan sahaja. Okay. Dia perlu dinyatakan dalam sijil tersebutlah 3 bulan. Di dalam keadaan, ada juga keadaan khas, pegawai yang berkeluar sijil boleh menentukan tempoh masalah, tapi biasanya kita bagi 3 bulan saja. Okay. Kecuali you mau minta lebih, you kena mohon lah dengan pejabat kesihatan atau dengan KKM lah. Okay. Perkantongan dan perbatalan. Okay. Ini. Kantong macam mana kita boleh kantong you punya sijil kesihatan atau patah biaya sijil ekspor. Pihak ibu pejabat KKM berhak untuk membuat keputusan untuk tidak keluarkan atau mempatahkan sijil yang mana-mana sijil kesihatan lah. Ini case by case lah. 1. Maklumat permohonan dan juga dokumen sokongan didapati tidak tepat atau palsu bagi maklumat yang palsu. Kita boleh tanggung dan patahkan, tidak keluarkan. Pernah berlaku kita pernah tidak keluarkan sebab kita syaki dia punya maklumat yang dibagi itu memang tidak betul, palsu punya. So, kita akan patahkan sijil permohonan anda. Tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam korespondan tadi. Okey? Tidak mematuhi syarat-syarat apa? Sudah tidak mematuhi piagam tu, dia hantar 3 hari kan ada hazard, dia hantar sehari sebelum departure date dia hantar. Lepas tu suruh kita keluar sijil. Sorry. Kalau tidak dapat, memang tidak dapat lah. Dia mematuhi, kita tidak. Boleh tidak keluarkan. Dia boleh tidak keluarkan sijil. Ketiga, pelanggaran keputusan analisis sampel dalam program pemantauan ekspor bagi permintaan yang terlibat. Okey. Tidak mematuhi keperluan negara pengimport. Ini kalau kamu tidak mematuhi keperluan negara pengimport pun boleh kita tidak keluarkan sijil. Atau kita boleh minta baliklah, you buat lah. Okey. Seterusnya yang pemasuhan aplikasi sijil. Okey, ini. Kalau si penekspor dia tidak boleh memasukkan sijil kesihatan dan juga atau mengubah apa-apa maklumat dalam sijil ekspor atau membuat replikasi sijil ekspor. Kalau kita dapati you jalankan benda-benda macam ni, kita akan buat tindakan untuk kantong atau patahkan kelayakan anda untuk memohon sijil kesihatan dan juga buat laporan polis. Kalau kena tangkap lah. Sebab ini kena tangkap sebab ada kadang-kadang ada komplain atau dari negara pengimport. Ini sekarang negara pengimport banyak dia suruh kita check whether the sijil kesihatan yang dikeluarkan itu adalah genius atau tidak. So kalau kita buat siasatan, sijil kesihatan adalah fake atau tidak genius, kilang yang terlibat akan kenalah. Okay. Okay. Last, tata cara penggunaan sijil ini tiada apa-apa juga. Hanya bagi tahu anda saja, sijil kesihatan tidak boleh dipindah hak milik lah atau dijual belilah.
So pengeluaran sijil kesihatan bukan maksud bagi tujuan bukan bermaksud untuk tujuan pameran atau periklanan lah. Tidak boleh buat iklan lah cakap kita dapat sijil dari KKM ini itu tak boleh lah. So Kementerian Kesihatan boleh buat laporan polis mengenai tindakan penguntungan atau pembatalan pengeluaran sijil kesihatan kepada syarikat lah, atau mana-mana pihak yang melakukan pemindahan hak milik sijil kesihatan kepada syarikat lain. Okay. Okay, ini baru. Ini adalah kuasa yang baru khas untuk pemohon atau pengekspor. Okay. Tindakan pemohon sekiranya terdapat notifikasi pelanggaran atau penolakan. So pemohon perlu memaklumkan kepada pejabat pengeluar sijil kesihatan sekiranya berlaku notifikasi atau penolakan ekspor atau return cargo bagi konsumen yang terlibat. Ini sekarang menjadi tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan untuk memaklumkan kepada PKK yang keluarkan sijil tersebut sekiranya ada berlaku notification atau penolakan ekspor atau return cargo lah. Okay. Pemohon bertanggungjawab juga mengemukakan laporan siasatan dan juga tindakan pembetulan terhadap punca penolakan tersebut kepada pejabat pengeluar lah, iaitu pejabat yang mengeluarkan sijil kesihatan tersebut. Penarikan semula produk yang terlibat secara sukarela dari pasaran jika perlu dilaksanakan. Okay. Ini adalah kuasa yang baru khas untuk pengekspor atau pemohon lah untuk dalam GP yang baru ini. Okay. So habis sudah, yang sekarang yang kuasa yang dipadamkan yang last punya, ini yang kuasa yang tadi yang itulah. Okay. I think itu saja untuk hari ini saya untuk kongsikan untuk garis panduan yang baru ini. So sekarang saya kasih balik kepada Miss Eng. Jika ada soalan, anda boleh tanyalah.